Saya minta maaf banyak-banyak. Itu anggap menipu lah kan. Tapi saya menipu untuk kebaikan. Oh, tanya bos dulu. Tak boleh tanya Ubin terus. Okey, bos buka kata dulu. Oh, okey. Bos buka kata. Okey. Fat kata, tanya bos dulu. Okey, kita tanya bos dulu lah. Idlan. Mungkin nak sampaikan sesuatu setelah kita berjaya berjuang 10 minggu. Baik, 10%. Silakan Idlan. Hello, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kita dah berjayakan 10 minggu musical Awak Superstar musim ketiga. Alhamdulillah kepada dan tanya kepada semua kumpulan-kumpulan finalis kita, bukan saja untuk top 4 tapi yang bertanding pada minggu satu lagi. Tanya kepada Ubi, Chili, Oat dengan Bahroy untuk final, dan kami pihak Astro rasa bersyukur dan berterima kasih pada semua yang support program ini. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Idlan. Dan kita nak dengarkan, tu dia, ucapan daripada juara musical Awak Superstar 3. Boleh berikan tepukan. Alhamdulillah. Sila. Ada mic masing-masing kan? Ke tak ada? Tak apa. Oh, tak ada. Nak share mic saya? Boleh juga? Silakan Nami. Kita berkongsi. Okey, kita berkongsi. Pertama sekali, Alhamdulillah syukur kehadrat ilahi kerana limpah dan kurnia dia dapat kami bertiga, kumpulan Ubi merasa orang kata tu rezeki yang diberi ni mendapat title juara musical Awak Superstar musim ketiga. Terutamanya saya yang merupakan pendatang baru dalam industri dan juga pendatang baru dalam bidang komedi, semuanya baru, dan kali pertama saya join musical Awak Superstar ketiga ni, Alhamdulillah mendapat title juara. Itu hadiah yang sangat paling bermakna untuk saya. Tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Saya bersyukur sangat-sangat. Itu sahaja. Silakan Botak, Syarif. Botak pula. Nama kau apa? Kami panggil kawan-kawan sebab saya kenal Lele ini sudah lama kami ya. Ya, jangan Pak, jangan katakan di sini Pak. Okay. Alright. First of all, thank you so much to production team. Terima kasih. Production team memang terbaik. Alhamdulillah. Tanpa dorang kita pun mungkin tidak akan berjaya menjayakan musical Awak Superstar 3. Dan yang paling penting sekali sebenarnya Ubi ni lain macam. Lain bagi saya memang lain macam. Sebelum ni memang saya dengan Zero adik-beradik ni memang kita orang dah tidak dinafikan lah adik-beradik ni kan. Dan sebelum ni ada lagi dengan tim baru Tiro, dan dengan Ubi ni impact dia lain macam. Masa kita orang minggu pertama lagi orang dah macam highlight kita orang, jadi kita orang rasa macam wow, mungkin sesuatu baru yang akan terjadi kan. Jadi Alhamdulillah selama 10 minggu perjalanan lancar, diiringi doa-doa family kita orang dan kerjasama dengan production team. Alhamdulillah inilah hasilnya. Ubi berjaya dinobatkan juara musical Awak Superstar 3. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. So dalam grup WhatsApp family dah masuk balik dah? Boleh. Kena remove hari tu kan? Kena remove. Silakan Fat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya rasa tahun ketiga, tahun yang paling manis dalam perjalanan saya di musical Awak Superstar. 2 tahun menyandang naik juara. So, ketika kita orang nak bergabung ni, kami pernah bersembang bertiga. Kami memasang niat yang berbeza tapi matlamat yang sama. Macam saya 2 kali masuk, saya dapat piala yang sama kan. So saya memang dapat ni satu yang luar biasa lah. Satu yang saya rasa antara kejayaan besar dalam hidup saya. Macam Syarif, kita orang bersembang, saya pun tahu apa yang dia niatkan. 2 tahun dia try musical, tak layak ke final. Tapi tahun ni saya cakap insyaAllah tahun kita. Terima kasih kepada juri-juri. Saya rasa tahun ni berbeza dengan tahun lepas. Tahun lepas kita struggle sikit sebab tak ada penonton dan sebagainya. Tahun ini dengan barisan juri yang baru dan juga Datuk Awi yang memang dah ada 2 musim, saya rasa vibe-nya lain dan dia punya happening tu pun lain. Tahniah juga kepada semua kawan-kawan yang lain. Saya rasa kita dah macam adik-beradik, dah macam family. Daripada minggu pertama sampai final, saya rasa kejayaan ini bukan kami saja tapi untuk kita semua. Terima kasih. Musical Awak Superstar 3. Oh, tu dia. Rezeki anak-anak Fat kan? Betul. Anak aku dah besar lah. Dah besar. Anak lah juga tu. Kan? Okey. Kita nak minta komen juri pula. Nak dengar daripada ucapan daripada juri. Kita utamakan Datuk Awi dahulu. Dahului dengan Datuk Awi boleh? Ladies first. Oh, ladies first. Boleh. Silakan Siti Saleha. Well deserved, Ubi. Tahniah. Memang performance yang best untuk malam ni, yang memang selayaknya menang. So itulah. Tak tahu nak cakap apa. Okey, Nak cakap lagi. Sepanjang Saya dah habis.
Saya tanya soalan. Okey. Dalam sepanjang 10 minggu, Sally nampak daripada persembahan setiap peserta sampailah ke final. So Ubi menjadi juara untuk MLS 3 ni, adakah kriteria yang Sally nampak dan juga juri-juri yang lain nampak melayakkan mereka sebagai Memang cukup. title juara? Ya, sebab setiap minggu kita nampak diorang memang ideas yang fresh, Ya. yang I would say captivating. I memang nak tunggu setiap minggu diorang punya persembahan sebab and they work well as a teamwork kan. So bagus, itu yang penting kan, sebab kalau korang tak ngam on stage susah. Ada yang tenggelam, ada yang tak menonjol. So tiga-tiga diorang memang menyelah lah. Dan chemistry diorang baik, tenaga, their energy, their performance, they're very very good. So itulah dapat trofi. Alhamdulillah. Dato' Awi, kita nak tanya juga Dato' Awi sebab Dato' Awi dah 3 musim menjadi juri pada MLS kan. Jadi untuk tahun ini, apa yang Dato' Awi nampak speciality dia pada peserta-peserta terutamanya juara? MLS lah nak cakap. Nak ke Dato'? Nak makan kuih ke Dato'? Baik, apa pun tahniah kepada Ubi yang telah dinobatkan sebagai juara. Yang lain juga sebenarnya juara. Tapi cuma hari ini berpihak kepada Ubi. Yang lain pun semua bagus-bagus. Tepukan untuk yang finalis yang lain. So Alhamdulillah, ini satu perjuangan yang titik mula perjuangan Ubi untuk tahun mendatang ni. So kekalkan momentum ini, cari konten-konten yang lagi baik, yang lagi bagus. Teruskan perjuangan, begitu juga dengan yang lain-lain. Kan, cari konten yang bagus-bagus. Jangan give up. Jangan ada rasa macam frust. Tidak. Sebenarnya pertandingan ada menang, ada kalah. So, hari ini hari dia. Mungkin hari esok hari anda. Itu dia. Hari ni hari dia, mungkin hari esok hari Anas. Rezeki tak pernah salah alamat kan? Najib Ali. Ya, silakan. saya. Mungkin Najib boleh komen dari segi kita tengok tahun ini kan agak berbeza sedikit konsepnya di melibatkan TikTokers, influencer. Jadi mungkin formula ini menjadi kita dapat congkil bakat-bakat orang luar sana yang mendapat peluang dan mendapat tempat dalam dunia komedi ni. Komen. Mesti saya jawab soalan awak. Karena pertama sekali saya sebagai orang luar, saya selalu rasa bangga. Saya rasa berbesar hati, saya rasa beruntung. Kerana setiap kali saya di sini, saya dapat melihat bakat-bakat besar yang sangat luar biasa. Dan pada kali ini juga bukan sahaja bakat besar kawan-kawan lama yang telah saya lihat, tapi juga adanya influencer yang bukannya mereka sekarang ni influencer, tapi mungkin influential di hadapan mereka. Itu satu yang banyak. Dan saya juga berbangga dengan Ubi kerana mereka ni konsisten dalam apa yang telah mereka lakukan. Dan satu perkara yang saya sangat hargai daripada Fad dan Sharif adalah di depan mata kita, beliau telah mendorong, beliau telah mengasah dan menyokong seorang bakat baru untuk terus sama-sama setanding dengan mereka. Ini satu kerja ikhlas, satu kerja seni saya rasa yang harus kita orang-orang lama ni harus lakukan, dan ini telah tertera daripada usaha yang telah dilakukan oleh Ubi. Terima kasih kerana telah lakukan itu. Dan itu saja yang saya nak cakap. Terima kasih. Baik. Kita nak buka, kita nak open floor lah untuk soalan daripada media-media yang nak tanyakan soalan kepada kau semua kan nak? Okey, kepada juara kita mungkin, kepada Idlan ataupun juri-juri kita, silakan. Ada yang nak tanya soalan? Kita pass mic dekat mereka. Siapa? Kelly macam nak tanya soalan dia, muka macam tu, lentuk-lentuk. Nak tanya soalan ke? Abang Duan. Okey. Ada mic boleh pass kepada Abang Duan, silakan. Okey, Idlan. Nak tanya pasal kemenangan apa superstar minggu superstar musim ini ya? Superstar of the week. Of the week. Bukan yang minggu ni lah. Individu, okey. Individu yang menang orang macam jangkakan si Nami yang akan menang kan, tapi akhirnya berpihak kepada si Hao. Macam mana? Okey, sebesar gempa overall tu adalah daripada keputusan pihak juri sebenarnya. Jadi mungkin juri boleh explain kenapa mereka pilih Shiha. Tapi setahu saya memang pemilihan tu merangkumi daripada minggu 1 hingga minggu 10, and mereka melihat semua individu yang terlibat. Jadi mungkin pihak juri nak. Okey, saya jawab. Suka hati aku nak bagi sama. Tak adalah, sebenarnya atas daripada pengamatan minggu pertama dan terus minggu terakhir ini, kalau kita lihat
karakter yang dibawa oleh Shihab, pada saya dia menjiwai watak-watak yang dibawa tu sangat bagus. Sangat baik. Bukan kata Nami tak bagus, tapi usaha yang dibawa oleh Shihab ni saya melihat daripada dulu lagi. Daripada mula-mula dia terbabit dalam MLS ni dan sampailah ke hari ini konsisten dan berjaya mengembangkan watak demi watak dengan jayanya. So okeylah dia dapat yang itu, Ubi jadi juara. So fair. Pandai tu. Okey, terima kasih. Apa Nami kecewa tak? Orang kata ramai penonton bersorak yang mengharapkan Nami yang dapat anugerah tu kan, tapi berpihak pada orang lain. Tak. Kau Cik Gano ni Ron. Okey, betul-betul sekali saya tak kecewa sebab saya mengikuti Musikal Lawak dari musim pertama dan saya tengok setiap kali pemilihan superstar tu semuanya setiap minggu 10 minggu tu yang paling menonjol. Jadi saya ada minggu yang saya jadi feeder. So saya setuju dengan statement Datuk Awi. Macam kita tengok Syah Zikri every week kumpulan Cili menonjolkan Syah Zikri. Jadi saya she's deserve. She deserve. She deserve it. Okey, seterusnya ada dari belakang, kita macam nampak ada ramai media kat belakang tu. Boleh, kalau nak tanya soalan, silakan. Ada Astro Gempa, ada... sini depan ni. Silakan. Ada mic, okey. Hi, I want to ask Nami. Actually, you are TikTok personality, right? Yeah. So you win for the first time. So do you think from TikTok you are winning this on a stage? So will be a good start for other TikTokers or influencers of that? Yeah, this was a good start engine. Saya terus tak faham kan. Alright. Okey lah, bagi saya sekarang ni orang kata dia punya virus tu memang virus media sosial. Betul. Jadi saya pun menyarankan agar artis-artis senior yang sedia ada, marilah ke laman sosial untuk kita kuatkan lagi kita punya personality dekat situ. Jangan nanti TV tak ada orang nak tengok. Jangan amalkan. Sabar lah. Nanti Astro tutup Tak habis lagi, tak habis lagi. Dia nak tarik orang dekat ni. Alright, maksud saya tadi tu Kena balance. Sebab kadang-kadang ada orang tengok dia masuk TV, kita tak kenal dia siapa. Betul. Tapi at least bila kami yang baru ni, kami sedar diri, kami masuk, at least orang tahu, oh Nami ni TikToker, Nami ni IG punya apa kan. Jadi bagi saya boleh juga dijadikan good start, tapi tengok pada konten juga. Kalau konten-konten yang anda bawa tu konten yang, minta maaf saya cakap, konten yang tak baik, susah juga nak masuk dalam TV. Itulah yang penting, konten penting. Nak cakap konten dia baik lah tu. Ya insyaAllah. Okey. Saya terima. Anda tahu? Balance. Dia kena balance. Sebab sekarang peredaran zaman dah berubah kan. Okey, baik. Seterusnya. Ada? Digun? Daripada Boom. Silakan. Ada mic ke kat situ? Lontarkan suara je lah vokal. Diorang nak markah kan? Okey, saya bacakan dari tempat keempat, Ooi dengan markah keseluruhan ialah 48.98%. Tempat ketiga, Bahroy dengan markah keseluruhan 55.55%. Tempat kedua, Chili dengan markah keseluruhan 70.54%. Dan tempat pertama, Ubi juara kita ialah dengan 79.93%. Okey, untuk Astro just untuk tanya keseluruhan konsep persembahan malam ni, dari segi storyline, kalau dilihat pada final musim ketiga ni, boleh kata setiap peserta menampilkan sedikit, memasukkan sentimental punya value dalam setiap persembahan. So, adakah itu dirancang untuk membuatkan penonton rasa sebab ke apa ke atau macam mana? Musikal Lawak Superstar ialah satu format pertandingan. Jadi untuk semua sketsa yang dipertandingkan adalah keputusan dan juga idea asal peserta. Jadi kalau mereka yang nak injectkan elemen sentimental lah, elemen pujuk juri, pujuk penonton tu, itulah terpulang pada mereka juga. Mungkin secara tidak langsung mereka tak sengaja tiba-tiba Kebetulan. Kebetulan. Sebab kami rancang sesama kami sendiri. Kami tak betul. duduk ramai empat-empat bincang. Kau buat apa tak? Dia kebetulan, Mak. Okey. Terima kasih Digun. Seterusnya ada soalan lagi mungkin untuk Ubi. Boleh? Yusuf dari Bahasa Malaysia nak tanya, mungkin minggu depan Ubi nak kekal dengan ada plan untuk kekal kumpulan yang sama ke macam mana? Mungkin masuk lagi ke? Masuk lagi apa? Musikal?
Tak kisahlah musika ke MLM ke. Reality mana-mana lah maksudnya. Tapi itulah macam kami bagi tahu UBI ni satu impact yang sangat luar biasa. Macam saya dengan Syarif, kami dah bermula dengan kumpulan-kumpulan yang banyak juga. Tapi untuk UBI ni kami bertiga lah ada discuss, sekiranya ada peluang ataupun platform yang baik untuk kami kekalkan branding ni, kami akan involve lah dengan apa-apa saja. Cuma musical kita tak pasti lagi, kita tak bincang lagi. Kita tengok berapa lama bertahannya wang kemenangan itu ya. Kalau dia agak cepat begitu. Datuk ada apa? Saya rasa anda kena kekalkan karakter ini, Ubi, kekalkan kumpulan ini, cari scriptwriter, buat satu program untuk Astro. Dah ada job dah. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Apa-apa boleh Roger Datuk Awi. Kalau nak contact kami boleh panggil Datuk Awi lah. Saya produce lah. Nampak? Melamar depan-depan tau. Wah, Datuk Awi produce. Terima kasih Bang tanya soalan yang berni. Okey, baik. Terus Alhamdulillah. rezeki dapat kat situ. Baik. Baik, mungkin ada yang nak tanya one to one session? Alas, okey silakan Igun. Candy silakan. Dapat tiket terus ke MLM ni. InsyaAllah mereka akan ada peluang lain untuk program Astro lain. Nak cakap ke MLM ke tak, itu kena tunggu. Sebab kalau mereka previous channel dah announce automatically kalau mereka juara mereka akan ke. So tahun ni macam mana? Setakat ini untuk MLM kami masih dalam proses reconceptualization. So kita tak boleh nak confirm apa-apa lagi untuk MLM tahun depan. InsyaAllah. Digun silakan. Okay, maybe soalan ni untuk fight dengan Syarif lah kot yang saya nak jawab kan. Ataupun Astro sendiri lah. Okay, orang menyertai pelbagai program platform dengan nama yang berbeza. So, sukar tak korang membawa diri dalam industri selepas-selepas itu? Sebab peminat, kalau dia follow MLS, dia kenal korang macam Fat to be. Maybe dulu dia tak pernah tengok pun Fat Bocik ke apa ke. So, macam mana untuk masa depan? Dan Astro sendiri bila mereka ni kerap dipecahkan dan dibentuk satu kumpulan baru, so, adakah itu satu benda yang baik untuk masa depan lawak tu sendiri? Okey, sebenarnya kalau tanya pada saya tiada masalah. Memang kita orang dikenali dengan kumpulan-kumpulan masing-masing dan macam saya untuk Ubi ni kita orang dengan Fat sebelum ni memang saya dah dekat kampung dah. Fat call saya cakap jom Serip kita masuk untuk musical lawak superstar ketiga ni. Saya cakap tak boleh lah, saya nak rehat. Jom kita ni, dia cuba pujuk saya dan alhamdulillah saya terbuka hati. Dia apabila saya memanggil Nami, saya cakap benda ni mungkin akan jadi something. Jadi apabila kita buat, kita rancang tiap-tiap minggu benda ni dah jadi. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk masa yang akan datang. Sebab kita nak versatile. Macam kita orang ni dekat kumpulan masing-masing, orang tahu yang kita ni hanya feeder. Macam saya dekat bukan feeder lah. Macam kita dekat Zero, saya di anchor. Macam Fat pun dekat Boceh, dia anchor. Jadi kita orang cuba buat kelainan, kita masuk dua-dua anchor ni ke dalam ni. Lepas tu kita panggil satu kita orang punya striker. Tengok macam mana dia punya pergi. Rupa-rupanya dia punya pergi lain. Dan alhamdulillah bagi saya tiada masalah lah untuk bergabung dekat tim-tim mana ni. Kalau kita tengok keserasian tu macam mana. Boleh, saya tambah sikit Silakan. Betul, kalau tanya saya pun tak ada masalah sebenarnya berapa grup ataupun berapa kumpulan yang kita sertai. Sebab macam Datuk Awi cakap, kita tak boleh give up. Setiap kumpulan ada keistimewaan masing-masing. So saya rasa saya sangat-sangat berbangga. Dia punya saya sendirilah. Kunci saya senang je. Kau letak aku di mana pun, aku akan cuba bekerjasama dengan semua orang. Dan saya rasa itu meluaskan lagi pengalaman. Sebab saya rasa pelawak ni tak sama macam penyanyi, tak sama macam pelakon. Sebab kami tak boleh buat benda yang sama berulang kali. Kami kena cari benda yang baru. So kalau tanya saya, satu kumpulan tu dia akan sampai masa dia akan haus, dia akan kering. So bila dengan gabungan baru, saya dapat tahu, oh Syarif punya style macam ni, oh Nami punya style macam ni. So saya bermain dengan game yang lain dan itu adalah salah satu punca untuk pelawak-pelawak terus bernafas dalam industri dan insya-Allah terus ada tempat dalam industri. Itu pendapat saya. Saya macam nak tambah soalan, boleh ke? Suka gila aku nak tanya juga soalan aku. Boleh ah? Nak tanya Syarif lah sebab kalau macam bila Ubi, macam mungkin Fat dah selesa dengan kumpulan Ubi, tapi kalau Syarif dengan Zero ni kan kuat juga. Jadi macam mana kalau Ubi dikekalkan? Saya adik-beradik okey. Macam ni alangkah baik. Saya dengan Zero. Saya akan masuk Ubi. Tu. Kenapa masuk begini tu? Ini dapat golden button terus.
Okeylah, saya lari lah dulu. Okey, macam kita tahu Zero ni adik-beradik tak mungkin akan dipisahkan. Dan jadi kalau program-program seterusnya ni, kalau hikmat ubi tu diperlukan, why not? Why not? Saya akan mempertimbangkan. Dan sebelum-sebelum ni pun saya cam dengan kumpulan Tiro. Saya tengoklah pertimbangan macam mana. Kadang-kadang dorang ada dengan time-time dorang ada kerja masing-masing. Kita tengok availability siapa-siapa yang available untuk masuk pertandingan tu. InsyaAllah kita go ahead. Jangan gelak Boleh-boleh availability tu Bagus. Percubaan yang bagus. Boleh kata Saya cuba nak faham. availability. Baik. Seterusnya. Nak tanya, Nami mungkin ada fikir nak full time ke sebagai pelawak, komedian dan sebagainya. Mungkin nak step down daripada ada ke? Cuba komen sikit. Jeng, silakan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya kecil, impian saya ingin menjadi seorang selebriti, bukannya cita-cita yang main-main, bukannya cita-cita yang angan-angan. Tapi dia sampai tahap saya pandang seseorang dalam TV tu, saya bercakap dengan diri sendiri, saya nak jadi macam dia. Pertama sekali saya minta maaf sebab saya sembunyikan benda ni. Okey. Saya sebenarnya dah lama berhenti sebagai seorang guru. Okey. Sebab saya nak mengejar niat saya dan impian saya bekerja dalam industri. Saya orang kata tu tolak tepi tomahan orang, katakan saya tak sayang pencen, tak sayang itu, tak sayang ini. Kalau nak cakap saya masuk Musical Award Superstar ni, punca saya berhenti tak? Saya berhenti jadi seorang guru dari bulan 3 lagi. Tapi saya minta maaf sebab saya terpaksa sembunyikan benda ni, sebab saya tak nak kacau saya punya mental, saya tak nak kacau saya punya privacy. Saya minta maaf banyak-banyak. Itu anggap menipu lah kan. Tapi saya menipu untuk kebaikan lah, kebaikan diri saya, keluarga saya, ibu bapa saya. Tapi sememangnya, sejujurnya, lillahi ta'ala, saya memang dah berhenti menjadi seorang guru. Okey? Dari bulan 3 lagi. InsyaAllah. Saya lah ganti guru buat tu. Boleh. Nanti aku yang jadi guru. Okey, boleh. Memang saya tunggukan waktu ini untuk saya revealkan ataupun umumkan benda ni sebab waktu inilah waktu yang sesuai. Sebab kalau saya umum sebelum ni, kacau. Saya nak buat task lagi, saya nak training lagi, kacau. Jadi minta maaf banyak-banyak. Terimalah saya seadanya, terimalah saya dalam industri. InsyaAllah. Baik. Wow, panas. Baik. Ada soalan lain? Pani Nami memang kena serang ni. Serang lah dia. Standby. Tak. Pak kata bukan salah dia yang penting. Individu. Okey, silakan. Ada lagi soalan lain? Mungkin ada yang nak one to one ke? Okey, one to one. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih pihak juri, terima kasih Idlan dan terima kasih kepada juara kita.